Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mulakan majlis kita dengan baca kitab Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya kan. Yang saya muliakan kepada tuan pengurus majlis, kepada seluruh barisan pimpinan surau, berserta juga kepada para petugas dan juga kepada mereka yang sama-sama mengimarahkan surau, memakmurkan surau, menghidupkan surau, termasuk juga meramaikan surau, dengan memastikan supaya surau ini dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin, dan juga kepada mereka yang sama-sama memberikan sokongan dan juga dukungan untuk memastikan supaya surau ini dapat kita gunakan dengan sepenuhnya, dan juga kepada mereka yang sama-sama memberikan sumbangan untuk mengurus dan juga mentadbirkan surau ini agar dapat kita gunakan sebagai tempat untuk kita bersolat, tempat untuk kita bersama dalam berbagai bentuk majlis, terutamanya majlis yang berkaitan dengan keagamaan, kemasyarakatan, kebajikan, pendidikan, tarbiyah, dakwah dan juga sebagainya, termasuk juga majlis ilmu. Yang saya hormati dan saya kasihi tuan puan muslimin dan juga muslimat, dan juga kepada sidang hadirin sekalian, berserta juga kepada seluruh warga kerja yang ada bersama dengan kita pada hari ini, termasuk juga kepada mereka yang dapat meluangkan sedikit waktu dia, kelapangan dia, waktu rehat dia, waktu bersantai, iaitu untuk hadir ke dalam majlis ilmu, majlis yang penuh dengan barakah dan juga keberkatan. Semoga kehadiran kita ke dalam majlis ilmu ini, dia akan meningkatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita, di samping juga untuk memperelokkan lagi akhlak kita, dan juga untuk memastikan supaya kita mendapat kepahaman yang betul tentang agama Islam. Kerana asas untuk kita menjadi seorang mukmin dan juga muslim yang baik ialah kita kena faham dan kita kena tahu setiap perkara yang kita pelajari dalam agama Islam. Kerana apabila kita tak faham, maka akan berlakunya salah faham dan akan menimbulkan berbagai bentuk kekeliruan, termasuk juga kecelaruan. Termasuk juga ada di kalangan umat Islam, iaitu mereka menjadi pengikut kepada berbagai bentuk kumpulan dan juga pertubuhan, iaitu ada yang ikut dengan Tuhan Harun, yang ada yang ikut dengan Rasul Melayu, dan juga ada yang ikut dengan ajaran Kardiani dan juga seumpamanya, yang nampak jelas bukan setakat menyeleweng daripada ajaran agama Islam, tetapi menyimpang daripada asas-asas yang terdapat dalam agama Islam, sama ada dia bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah dan juga sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, termasuk juga isu yang berkaitan dengan kalimah Allah, iaitu mungkin ada di antara kita ni merasa agak terkeliru kerana baru-baru ni ada setengah-setengah golongan ulama' dan juga sarjana mereka mengatakan bahawa orang-orang bukan Islam, termasuk juga orang Kristian, boleh guna pakai kalimah Allah. Dan dalam Al-Quran sendiri pun tidak pernah menghalang mereka daripada menggunakan pakai kalimah Allah. Sebenarnya apa yang disebutkan oleh mereka itu pada dasarnya adalah betul, tetapi perlu sedikit penjelasan, kerana penjelasan itu tidak diberikan kepada masyarakat, iaitu apa yang dimaksudkan bahawa orang bukan Islam boleh guna pakai kalimah Allah, iaitu dengan bersyarat. Pasal apa dengan bersyarat? Sebab kalau kita tak letakkan syarat, bermakna kalimah Allah akan digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sepatutnya, akan digunakan untuk merosakkan akidah orang Islam, malahan digunakan pada tempat-tempat yang tidak betul. Bila sebut tentang kalimah Allah ni, iaitu kami daripada Persatuan Cina Muslim Malaysia, kami merupakan satu-satunya NGO Islam dekat Malaysia yang bawa kes ini pergi ke mahkamah bersama-sama dengan 6 majlis agama Islam yang lain, dan akhirnya selepas bertarung hampir 4 tahun, Mahkamah Rayuan telah buat keputusan bahawa orang-orang bukan Islam, iaitu orang-orang Kristian, tidak boleh guna pakai kalimah Allah. Dan itu yang kita tekankan, iaitu kalau mereka masih nak guna pakai kalimah Allah, mereka mesti gunakan kalimah Allah pada tempat yang betul, berdasarkan kepada konsep yang sebenar, iaitu konsep Tauhid, bukannya merujuk kepada konsep Trinity. Itu yang kita tekankan. Pasal apa kita letak syarat? Sebab kita orang Islam ni, kalau nak melaksanakan ibadah juga mesti ikut syarat. Bersolat mesti patuhi syarat. Berpuasa ada syarat. Nak bayar zakat juga mesti ada syarat.
Malahan kalau kita nak menunaikan haji juga mesti ada syarat dia. Bukannya kita boleh terus pergi buat haji iaitu tanpa penuhi syarat. Kalau kita tak penuhi syarat, bermakna kita tak layak untuk naik haji. Iaitu contohnya baru-baru ni umat Islam pergi buat haji. Dan untuk naik haji ni di antara syaratnya orang itu mesti beragama Islam. Kalau dia bukan beragama Islam, dia tak penuhi syarat untuk menunaikan haji. Begitu juga yang kedua, mesti akil balik. Kalau orang itu belum lagi akil balik, maka dia tak penuhi syarat untuk menunaikan haji. Tetapi kalau kita pergi haji, kita biasa tengok jemaah bawa anak-anak kecil, terutamanya jemaah daripada Pakistan, jemaah daripada Timur Tengah, jemaah daripada negara Arab, iaitu mereka bawa kanak-kanak yang belum lagi akil balik. Jadi bagaimana pula dengan kedudukan kanak-kanak yang pergi buat haji, iaitu mereka pakai juga kain ihram, mereka juga pergi melontar, mereka juga pergi buat tawaf. Jadi budak-budak yang pergi naik haji bersama dengan mak bapak dia, dia tak dapat haji wajib, dia cuma dapat haji sunat. Pasal apa? Sebab dia belum penuhi syarat untuk menunaikan haji, iaitu salah satu syaratnya mesti akil balik. Yang ketiga pula syarat untuk naik haji iaitu mesti tamyiz. Tamyiz itu maksudnya berakal. Sebab tu orang itu gila, dia tak layak untuk menunaikan haji. Orang yang hilang akal, orang yang tak cukup akal, orang yang tak sempurna dari segi akalnya, bermakna termasuk juga orang yang cacat akal, bermakna dia tak penuhi syarat untuk menunaikan haji. Yang keempat pula mesti merdeka. Merdeka itu maksudnya kita tidak menjadi hamba sahaya, kita tidak menjadi hamba abdi, ataupun kita tidak menjadi milik kepada siapa-siapa saja. Kita merdeka. Yang kelima pula mesti berkuasa. Maksud berkuasa itu bukannya berkuasa untuk jadi Perdana Menteri, baru boleh naik haji. Bukannya berkuasa untuk dapat sebuah negara. Maksud berkuasa itu mempunyai keupayaan, mempunyai kemampuan, mempunyai capability, ability untuk melaksanakan haji. Iaitu contohnya berkuasa dari segi kesihatan, berkuasa dari segi kewangan, berkuasa dari segi fizikal, ada kekuatan untuk menunaikan haji. Itu maksudnya berkuasa. Itu maksudnya syarat-syarat untuk menunaikan haji. Sebelum kita dapat melaksanakan haji, mesti ikut syarat. Begitu juga dengan nak wuduk juga ada syarat, nak buat istinja juga ada syarat, nak mandi wajib juga ada syarat, termasuk juga nak nikah juga ada syarat, tuan-tuan. Dan nikah ke belum, tuan-tuan? Hadirin, dah nikah ke belum? Kalau dah nikah itu nak tanya apakah syarat-syarat untuk nikah. Bagi orang lama, dia tak pergi kursus perkahwinan. Bagi orang baru, dia pergi kursus perkahwinan. Tapi yang peliknya, orang dulu walaupun tak pernah pergi kursus perkahwinan, jarang berlaku perceraian. Tapi budak-budak sekarang pergi kursus perkahwinan, makin berlaku banyak dia perceraian. Yang semakin kerap, iaitu ada setengah orang bercerai, lepas 2-3 hari mereka bernikah ataupun berkahwin. Jadi bagi siapa-siapa yang pernah pergi kursus perkahwinan, apa yang diajar dalam kursus perkahwinan? Kata dah nikah. Ingat ke tak ingat? Yang selalu diajar dalam kursus perkahwinan iaitu tentang rukun-rukun nikah, iaitu tentang peranan suami, peranan isteri, iaitu tentang untuk menjadi isteri yang solehah, untuk menjadi seorang suami yang bertanggungjawab dan juga sebagainya. Tetapi setahu saya dalam kursus perkahwinan tidak pernah diajar tentang syarat-syarat nikah. Sebelum kita dapat menikah, mesti penuhi syarat. Kalau orang itu tak penuhi syarat, maka dia tak boleh menikah. Dalam Islam pun boleh juga tak boleh menikah. Bukannya senang-senang boleh menikah. Dan benda itu mak bapak kena tahu. Siapa tahu kita nak menikahkan anak kita, kita mesti tahu syarat-syarat nikah. Syarat-syarat nikah ada dua. Satu untuk lelaki, satu untuk perempuan. Jadi kita start dengan syarat-syarat nikah untuk perempuan. Pasal apa-apa pun bermula dengan perempuan. Contohnya ibu bapa, orang tak pernah sebut bapa ibu. Apa-apa start dengan ibu dulu. Contohnya ibu negara, orang tak pernah sebut bapa negara. Ibu jari, tak pernah jumpa bapa jari. Ibu roti, orang tak pernah gunakan bapa roti. Jadi apa-apa start dengan perempuan. Jadi apakah syarat-syarat nikah bagi seorang wanita? Syarat-syarat nikah, bukan rukun nikah. Rukun nikah lain. Ini syarat-syarat nikah. Sebelum kita bincang rukun, mesti syarat dulu. Apakah syarat-syarat nikah? Ya? Itu biasalah. Semua orang Muslim ni. Tapi apa syarat? Syarat nikah bagi seorang wanita, dia mesti tidak mempunyai suami.
Kalau dia sudah ada suami, bermakna dihilang kelayakan untuk nikah. Saya tak kata belum lagi punya suami. Sebab ada setengah wanita ada suami, tetapi sudah diceraikan oleh suami dia, ataupun sudah kehilangan suami dia sebab suaminya meninggal dunia. Jadi selagi mana wanita walau itu sudah berkahwin tetapi tidak mempunyai suami, maka dia layak untuk menikah semula. Tetapi kalau wanita itu sudah ada suami, dia tak boleh menikah. Itu yang pertama. Yang kedua pula, syarat nikah bagi seorang wanita, iaitu dia tidak dalam keadaan iddah. Iaitu selagi mana iddahnya tidak habis, bermakna dia tak boleh menikah. Yang ketiga pula, wanita itu tidak dalam keadaan berirham, iaitu pakai kain ihram. Kalau dia pakai kain ihram, dia tak boleh menikah. Begitu juga lelaki pakai ihram juga tak boleh nikah, tak boleh menikah ke orang. Yang keempat pula, syarat dia tak boleh menikah dengan murid, menikah dengan mak bapak kita sendiri, menikah dengan sesama adik-beradik, menikah dengan datuk kita, menikah dengan orang yang mempunyai hubungan darah yang rapat dengan kita. Itu maksudnya syarat-syarat nikah. Begitu juga dari segi ibadah. Untuk melaksanakan ibadah, syaratnya mesti buat taharah. Taharah mesti sempurna. Kalau taharah tak sempurna, bermakna ibadah itu jadi tak sempurna. Ibadah itu jadi cacat cela, ibadah itu mungkin jadi tak sah, Allah tak terima ibadah kita, ibadah itu tidak mendapat keredaan daripada Allah. Tapi apa itu taharah, tuan? Taharah itu apa? Ya, bersuci, bukan bersih, bersuci. Bersuci daripada apa? Bersuci daripada hadas, sama ada hadas besar, hadas kecil, bersuci daripada najis, bersuci daripada kotoran. Ini tiga perkara, tuan. Iaitu bila kita sebut tentang najis ini, iaitu bersuci daripada najis, iaitu kita ada banyak kategori najis. Yang kalau kita belajar dalam bab fardu ain, kita ada najis yang berat yang disebut sebagai najis mughalazah, kita ada najis pertengahan, najis mutawasita, kita juga ada najis yang ringan yang disebut sebagai najis mukaffafah. Tetapi kita tak mau sebut tentang kategori najis, cuma saya nak minta termampuan bagi saya contoh-contoh najis. Tak perlu banyak, 10 saja, tuan-tuan. Contoh-contoh najis. Apakah contoh-contoh najis? Ini penting sebab nak buat taharah, kita mesti tahu contoh-contoh najis. Kalau kita tak tahu yang mana satu najis, yang mana satu bukan najis, macam mana kita nak buat taharah? Sebab itulah prinsip untuk beribadah, taharah mesti sempurna, taharah mesti betul. Jadi berikan contoh-contoh najis, iaitu darah, kencing, tai, lagi muntah, nanah, air liur basi yang keluar daripada perut kita, yang kalau rasanya pahit-pahit payau, itu adalah najis. Bermakna air liur ada dua. Satu air liur yang keluar daripada perut kita, satu air liur yang keluar daripada mulut kita. Kalau air liur yang keluar daripada mulut kita, itu tak najis. Kalau air liur yang keluar daripada perut kita, kadang-kadang terkeluar sedikit air itu najis. Itu 6. Yang ketujuh apa dia? Yang ketujuh apa dia? Bangkai, babi, anjing, lagi arak, dada, racun, lagi air mazi, air wadi, itu semua adalah najis. Jadi bermakna itu, iaitu kita kena buat taharah ke atas najis. Iaitu contoh-contoh taharah, bagaimanakah bentuk taharah ke atas kencing, ke atas tai. Iaitu kita nak suci daripada kencing, suci daripada najis tai. Jadi apakah bentuk taharah yang biasa kita buat? Bagaimana nak bersuci daripada kencing, daripada berak? Memang basuh. Orang Cina juga basuh, teman-teman. India juga basuh. Kita nak gunakan istilah yang tepat, membezakan kita daripada orang Islam dengan orang bukan Islam. Istinja. Kita gunakan perkataan istinja. Istinja maksudnya iaitu kita gunakan air. Kalau tak ada air, baru kita gunakan benda-benda kesat. Contohnya batu-batu kecil. Jangan guna batu besar, tak muat tempat itu, tuan-tuan. Jangan pula guna batu yang tajam, habis luka tempat itu. Jadi guna batu-batu yang kecil tapi yang kesat. Kita boleh gunakan kertas, boleh gunakan tisu, boleh gunakan kain, boleh gunakan kulit buah-buahan, boleh gunakan kulit pokok, boleh gunakan daun, walaupun boleh gunakan benda-benda kesat. Jangan pula kita pergi guna daun besi, teman. Sebab itulah, itu maksudnya istinja. Itu untuk buat taharah ke atas tai, ke atas kencing.
Begitu juga dengan taharah ke atas darah. Iaitu taharah ke atas darah ni ada macam-macam. Iaitu terutamanya wanita. Wanita punya darah ni, iaitu dia ada darah period, ada darah nifas, ada darah wilada, ada darah istihadah. Tapi ramai di antara kita ni, dia tak begitu nak dapat antara darah nifas dengan darah wiladah. Darah wiladah itu maksudnya darah yang keluar sebelum bersalin, ataupun darah yang keluar bersama-sama dengan baby. Itu namakan sebagai darah wiladah, najis. Dan darah nifas ni, darah yang keluar selepas bersalin. Itu darah nifas. Dan darah istihadah itu darah berpenyakit. Iaitu kalau darah period sampai 14 hari masih tak berhenti, masih lagi keluar, itu darah istihadah. Jadi darah istihadah ni, walaupun dia keluar tak berhenti, wajib untuk mendirikan solat selepas mandi wajib. Bermakna selepas dia mandi wajib, dia kena melaksanakan solat. Walaupun darah itu masih lagi keluar, tapi mesti ditampung darah itu dengan baik. Jangan sampai melekat pada kulit, melekat pada seluar, melekat pada kain, melekat pada telekung, boleh mendirikan solat. Itu dia punya kaedah dia. Bermakna itu, iaitu untuk wanita ni, taharanya ialah mandi wajib ataupun mandi hadap besar. Begitu juga dengan taharah ke atas bangkai. Bangkai itu najis. Bangkai daripada binatang ada dua jenis. Satu binatang yang halal untuk kita makan, satu binatang yang tak halal untuk kita makan. Binatang yang halal untuk kita makan mesti disembelih. Kalau tak disembelih, haram untuk kita makan. Bermakna kalau binatang contohnya ayam. Ayam tu halal untuk kita makan, tetapi kalau kita tak sembelih, maka dia jadi bangkai. Bangkai itu najis, haram untuk kita makan. Binatang yang tak halal untuk kita makan, walaupun kita sembelih dia, tetap haram untuk kita makan. Walaupun kita sembelih, dia tetap merupakan bangkai. Contohnya buaya. Pernah tak kita sembelih buaya, tuan-tuan? Ada tak orang sembelih buaya? Kita tak sembelih buaya, kita bunuh saja buaya. Pasal apa? Cari leher tak jumpa, tuan-tuan. Kalau jumpa leher pun, urat tak jumpa sebab kulit tebal sangat, tuan-tuan. Begitu juga dengan harimau, kita biasa tak sembelih. Begitu juga dengan ular, kita bunuh saja. Selalunya bila orang bunuh binatang tersebut, mereka ambil kulit dia. Dan kulit itu digunakan untuk buat jaket, digunakan untuk buat tali pinggang, digunakan untuk buat wallet, digunakan untuk buat sepatu ataupun untuk buat kasut. Bukankah binatang itu bangkai? Bermakna dah dibunuh jadi bangkai. Bangkai itu najis. Kenapa orang gunakan kulit dia untuk buat barangan? Sebab itulah kita kena buat taharah. Iaitu selepas kita buat taharah ke atas kulit bangkai itu, iaitu dengan cara buat samak. Selepas kita samak kulit binatang itu, maka daripada najis sekarang jadi tak najis. Sebab itulah kita boleh gunakan kulit itu untuk menghasilkan pelbagai bentuk barangan. Ada tak siapa-siapa ada wallet yang dibuat daripada kulit buaya? Ada ke tak ada? Kulit harimau? Kulit ular? Takkan tak ada, tuan-tuan. Kulit lembu? Adalah. Jadi, tapi kulit tiruan? Ada ke tak ada? Kulit tiram tak ada. Jadi sekalian, jadi itu maksudnya selepas kita buat samak, maka kulit itu boleh kita guna. Tetapi berbeza dengan babi dengan anjing. Babi dan anjing, walaupun kulitnya kita buat samak pakai 10 tan tanah sekalipun, tetap haram untuk kita guna. Bermakna kulit babi itu tetap najis. Tapi saya pernah dengar orang bercerita, saya pernah dengar orang berkata, dia kata babi ni yang haramnya cuma daging. Dagingnya tak boleh kita makan, tapi tulangnya boleh buat sup, tuan-tuan. Siapa kata tulangnya boleh buat sup? Dia kata tulang itu bukan daging. Sebenarnya bila sebut tentang babi ni, seluruh anggota, seluruh bahagian babi itu haram untuk kita makan. Bukan setakat dagingnya haram untuk kita makan, tulangnya tak boleh kita makan, kulitnya tak boleh kita guna, bulunya juga haram, kukunya juga najis, giginya najis, malahan dia punya organ dalaman dia juga najis. Termasuk juga darah dia juga kita tak boleh guna pakai. Sebab babi ni, orang bukan Islam ni, semua bahagian daripada babi tu dia makan dan dia guna. Saya tahu sebab saya dulu orang bukan Islam. Itu dulu, bukan sekarang, tuan-tuan. Dulu ditendang, sekarang disayang, tuan-tuan. Dulu menderita, sekarang bahagia. Jadi tuan-tuan sekalian, saya waktu hidup sebagai bukan Islam tu,
Saya biasa tengok orang bukan Islam, darah babi pun dia makan. Saya tak guna kata minum, makan. Dan cara mereka makan darah babi, iaitu darah babi akan ditadar, kemudian dicampur dengan sedikit garam, kemudian dibekukan dalam peti sejuk. Dan lepas dibekukan, dia akan jadi macam jelly, ataupun jadi macam agar-agar, yang kemudian dipotong-potong hiri-hiri kecil, dimasak untuk buat sup dan dimakan bersama dengan sup. Dan ada setengah orang bukan Islam pula, iaitu darah ular. Darah ular tu diminum mentah-mentah. Siap dengan hempedu sekali, tuan. Bermakna benda itu jijik. Benda jijik itu juga kita tak boleh terlibat sama, benda jijik. Jadi benda yang diharam tu bukan setakat itu dia jadi najis, bukan setakat benda itu bawa mudarat, tetapi benda yang jijik juga diharamkan. Benda yang jijik, apa saja benda yang rasa jijik, jijik pada tekak kita, jijik pada selera kita, jijik pada pandangan kita, jijik pada fitrah kita, maka benda itu diharamkan dari Islam. Dia bukan setakat jijik, benda yang pelik-pelik pun diharamkan dari Islam. Benda yang pelik, weird, bukannya unik. Unik lain. Durian itu bukan pelik, unik, tuan-tuan. Tetapi benda pelik itu contohnya, iaitu binatang. Nak kata binatang tak nampak macam binatang, nak kata babi nampak macam lembu. Itu katakan sebagai binatang pelik. Ya, sekarang ni ada banyak binatang pelik, iaitu hasil daripada kejutaraan genetik. Maka terhasillah binatang-binatang yang pelik, binatang-binatang yang kita tak pernah tengok. Termasuk juga dekat barat, mereka telah berjaya menghasilkan, iaitu tikus yang mempunyai telinga manusia. Tikus bawa telinga manusia, tuan-tuan. Itu binatang pelik. Sebab itulah benda pelik itu diharamkan dari Islam. Begitu juga dekat barat itu juga dihasilkan melalui kejutaraan genetik, iaitu binatang muka babi, badan lembu, tuan-tuan. Jadi itu benda-benda pelik. Jadi terang sekalian, jadi dalam Islam tu kita tak boleh. Jadi bangkai tu bermakna kulit dia selepas kita buat samak daripada najis, sekarang jadi tak najis, kecuali babi dengan anjing. Bagaimana pula dengan arak? Tadi dikatakan arak itu najis. Boleh tak kita mensucikan arak? Kalau bangkai pun kulitnya boleh kita sucikan, bagaimana pula dengan arak? Boleh tak kita mensucikan arak? Boleh. Kita buat taharah, iaitu ada lagi satu jenis taharah. Tapi taharah ini biasanya ustaz tak pernah ajar, dan biasanya kita tak pernah dengar, jarang-jarang kita baca dalam buku. Ada satu lagi kaedah taharah Islam disebut sebagai takalul. Maksud takalul tu iaitu proses semula jadi, yang boleh menukarkan arak itu daripada najis sekarang jadi tak najis. Contohnya arak itu pasal apa diharamkan? Sebab dia ada alkohol. Alkohol itu memabukkan. Dan arak ini dihasilkan daripada beras. Arak dihasilkan daripada ubi kayu, daripada ubi kentang. Arak juga boleh hasilkan daripada buah-buahan, termasuk juga buah apple, anggur, tamar dan juga sebagainya. Bila melalui proses penampaian itu, dia akan jadi arak. Dan arak ni kalau kita letak lama sedikit lagi, daripada arak dia akan bertukar jadi cuka. Dan cuka itu tak najis, tapi arak itu najis. Nampak tak? Bermakna itu proses penampaian daripada arak bertukar menjadi cuka, itu namakan sebagai takalul, iaitu daripada tak halal sekarang sudah jadi halal. Ini proses semula jadi, iaitu contohnya kita biasa tak makan tapai. Biasa ke tak biasa? Tapai itu dibuat daripada apa? Diperam daripada beras. Okey ya? Beras tu melalui proses penampaian, sebelum dia jadi arak, dia akan jadi tapai. Kita makan tapai sebab dia tidak memabukkan, dan alkoholnya kadarnya terlalu sedikit. Sebab itu tapai itu tidak haram, boleh kita makan. Tetapi kalau proses penampaian dibiarkan berlaku, lama-lama dia akan jadi arak. Macam juga kalau kita pergi Kelantan, biasa tak minum air tuak. Tuak Kelantan boleh minum, tuak Sarawak tak boleh minum, tuan-tuan. Tuak itu dibuat daripada air nira, air kelapa. Bermakna melalui proses penampaian, tetapi belum lagi jadi arak. Dia baru peringkat dalam proses awal. Jadi kita boleh minum. Macam juga lepas arak tukar jadi cuka, cuka itu sekarang jadi tak najis. Kita gunakan untuk masakan, kita gunakan untuk menambah rasa makanan, kita gunakan untuk berbagai jenis kegunaan. Itu namakan sebagai proses takalul. Nak bagi mudah faham lagi,
iaitu tentang air kencing. Air kencing ni kalau kita panaskan, dia akan mendidih, betul tak? Apa-apa benda pun kalau ikut proses semula jadi, dipanaskan, kalau cecair itu akan mendidih. Termasuk juga minyak. Minyak kalau panaskan juga mendidih, tuan-tuan. Cuma minyak ini lambat panas. Kalau minyak naik, cepat panas, tuan-tuan. Dia dah nak seliang. Sebab ini proses mula jadi. Dan minyak ini kalau kita panaskan, lepas dia mendidih, dia akan keluarkan wap. Minyak pun ada air, iaitu air dalam minyak itu bila dipanaskan, dia akan bertukar jadi wap. Dan wap itu sebenarnya adalah air. Begitu juga dari air kencing. Air kencing tu kalau kita panaskan, dia akan mendidih. Lepas mendidih, dia akan keluarkan wap. Jadi wap yang dihasilkan dari air kencing itu, wap itu air suci, air mutlak. Bermakna wap itu dia tak najis, tapi air kencing tetap najis. Boleh faham? Ini namakan sebagai proses takalluh. Dan satu lagi contoh, tuan-puan, iaitu ambil contoh negara Singapura. Singapura ini sebuah negara kecil. Oleh kerana negara dia kecil ni, dia sentiasa berwaspada. Dia sentiasa berusaha untuk memperkuatkan kedudukannya, sama ada dari segi kewangan, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi ketenteraan. Sebab itulah ketenteraan yang dimiliki oleh Singapura merupakan yang terbaik dekat rantau Asia Tenggara. Dilengkapi dengan senjata yang paling canggih, teknologi yang paling tinggi, hatta penasihat militeri dia diambil daripada Israel. Sebab dia takut negara dia kena serang. Sebab negara dia kecil. Bila serang tu, dia tak ada tempat nak lari. Jadi apabila dia mempunyai senjata ketenteraan yang cukup canggih, jadi mereka perlukan kawasan sempadan yang luas untuk buat latihan. Contohnya jet pejuang. Jet pejuang Singapura tu saya rasa yang paling moden, yang paling hebat berbanding dengan jet pejuang dekat Malaysia. Jadi jet pejuang dia nak buat latihan susah. Pasal apa susah? Ruang udara dia kecil. Bila ruang udara kecil, jet dia kena naik terus ke atas, menjunam terus, terbuat. Bermakna dia tak boleh bergerak. Jadi satu cara Singapura buat tu, dia cuba berusaha meluaskan sempadan negara dia, iaitu sempadan udara dia, sempadan lautan dia. Iaitu negara tak boleh jadi besar, tetapi sempadan negara boleh jadi besar. Jadi satu cara dia buat itu, iaitu dia berusaha untuk menuntut pulau-pulau dekat Malaysia. Di antara pulau yang telah berjaya diperoleh oleh Singapura ialah Pulau Batu Putih, yang terletak dekat sebelah timur negeri Johor. Dan Pulau Batu Putih tu asalnya memang milik Kesultanan Johor, kalau ikut daripada segi sejarah. Jadi kenapa boleh dapat pada negara Singapura? Itu yang kita rasa heran, tuan. Dan ikut ceritanya, apabila kes ini dibawa pergi ke Mahkamah Antarabangsa, iaitu peguam daripada Malaysia tak lawan sungguh-sungguh. Mereka tak lawan. Mereka tak berusaha bersungguh-sungguh, iaitu untuk mempertahankan pulau tersebut. Memang pulau itu kecil, pulau itu tak ada apa-apa hasil. Pulau itu hanya ada 2 ketul batu besar dengan 1 rumah api yang lama yang dibina oleh pihak British. Tetapi apabila pulau itu dapat pada Singapura, bermakna sempadan negara dia bertambah luas. Bukan saja laut dia sempadan bertambah luas, ruang udaranya juga bertambah besar. Dan sekarang ni Singapura dalam usaha, selepas berjaya dekat Pulau Putih, mereka sekarang berusaha nak tuntut lagi 1 pulau dekat Malaysia yang terletak dekat sebelah barat negeri Johor, namakan sebagai Pulau Pisang. Jadi mereka nak fight kes ini dekat Mahkamah Antarabangsa. Soalnya Singapura punya lawyer ni, walaupun dia punya fakta tak cukup kuat, tapi lawyer ni kalau dia sungguh-sungguh fight kes tersebut, biasanya dia boleh menang. Itu bergantung kepada kesungguhan daripada lawyer, cara mana mereka berhujah dan juga sebagainya. Sebab itulah bila kita pergi ke Mahkamah Antarabangsa, selalu kita kalah kes. Sebab kita tak buat kerja, kita tak buat homework. Itu hakikat yang sebenar. Hadirin dan sekalian, jadi satu lagi Singapura nak mempertahankan diri dia, dia berusaha untuk menghasilkan air dia sendiri. Sedangkan Singapura tak ada sumber air. Dia tak ada bukit, dia tak ada hutan, dan dia tak ada bekalan air bersih. Dia banyak bergantung kepada bekalan air daripada Malaysia. Dan dia paling takut kalau Malaysia potong bekalan air dia, mampus Singapura terbuat. Sebab itulah satu cara Singapura dia buat, dia menghasilkan air daripada air laut. Tetapi penduduk dia tak begitu suka air yang dihasilkan daripada air laut, iaitu melalui proses, iaitu air laut sekarang bertukar menjadi air bersih. Sebab dia punya rasa dia tak berapa sedap.
Dan satu lagi cara yang Singapura buat, dia cuba memproses mula air daripada air kumbahan, air daripada tandas. Iaitu dia gunakan proses penapisan. Selepas ditapis tu, air najis itu, air kumbahan itu akhirnya menjadi air yang bersih. Mengikut ulama-ulama dekat Singapura tu, dia kata air yang dihasilkan daripada air kumbahan, air mutlak, air yang boleh digunakan pakai. Tapi kita di Malaysia tak tergamak nak pakai terbuat. Sebab kita masih ada banyak bekalan air. Itu namakan sebagai proses takalluq. Proses takalluq tu maksudnya proses penapisan. Iaitu kalau kita tengok pun, dalam kita punya filter diamond itu, kalau kita buka, ada 6 filter. Dan setiap filter tu ada tanah liat, ada batu kerikil, ada batu pasir, ada pasir halus, lepas tu ada juga karbon. Itu merupakan proses penapisan. Bermakna daripada air kotor yang keluar tu akhirnya jadi air bersih. Itu namakan sebagai takalluq. Sebab itulah saya kenal dengan seorang kawan saya, profesor daripada UTM. Dia dah bersara. Saya kenal dia masa dia buat PhD dekat London. Iaitu waktu tu dia tengah buat kajian PhD dia, dan saya selalu panggil dia Profesor Sampah. Pasal apa? Sebab dia punya kajian dia boleh tukar tu air daripada sampah tu yang disebut sebagai licin. Kalau kita tengok longgokan sampah tu, biasa dekat bawah sampah tu akan keluar cecair. Nampak tak? Cecair kuning yang bau busuk, hanyir tu. Jadi dia boleh tukar cecair tu menjadi air yang bersih. Jadi dia dapat PhD dalam bidang tu, dia Muslim. Jadi saya selalu panggil dia Profesor Sampah. Jadi dia ada proses dia. Jadi proses mula jadi tu untuk tukar daripada air kotor menjadi air yang bersih, itu namakan sebagai takalluq. Satu lagi contoh terbuat, iaitu apakah kopi yang paling mahal sekali dekat dunia? Kopi pisang. So, apa sekarang kaitkan dengan pisang terbuat? Musang King, durian pun kaitkan dengan pisang. Pisang pula, musang. Lepas tu apa kaedah dia? Lepas tu ada cerita Piramli, Musa berjanggut. Lepas tu musang berbulu ayam ada juga. Jadi tak mesti lihat. Jadi semua dikaitkan dengan musang. Musang cukup popular terbuat. Kalau masuk bertanding menang terbuat. Itu musang. Jadi sekarang ni kopi yang paling mahal sekali di dunia dikatakan sebagai kopi apa? Kopi pisang, kopi musang. Jadi kopi luwak, bukan keluar, kopi luwak. Kopi luwak itu dihasilkan dekat negara Indonesia. Iaitu kopi itu mahal, memang mahal. Dan dikatakan kopi itu sedap. Saya tak tahu sejauh mana sedap dia. Tetapi kopi itu dihasilkan daripada najis musang. Iaitu musang akan makan biji kopi. Dan biji kopi itu tak hadam. Jadi dia akan keluar bersama-sama dengan najis musang. Dan di Malaysia dengan di Filipina ni ada orang bela musang, kemudian dibagi makan biji kopi untuk mendapatkan kopi luwak. Dan kopi yang keluar bersama dengan najis musang itu, lepas dicuci, bermakna jadi tak najis. Itu dia punya kaedah dia, bila dicuci. Tetapi kalau kopi itu yang keluar bersama dengan najis musang, tak dibasuh, tetap najis. Sebab apa yang keluar daripada dubur, apa yang keluar daripada kubur adalah najis. Jadi contohnya telur ayam. Telur ayam ni yang keluar daripada saluran ayam itu adalah najis. Sebab itulah siapa-siapa yang tak basuh telur ayam tak boleh makan terbuat. Bermakna telur ayam itu tetap dalam keadaan najis, melainkan selepas dibasuh terbuat. Tapi saya perhatikan banyak telur-telur yang dijual dekat kedai tu memang tak dibasuh. Sebab itulah setiap kali kita bawa balik, kita basuh telur tersebut, baru boleh kita makan. Dan banyak kedai-kedai juga dekat di luar tu, iaitu telur dia tak dibasuh terbuat. Terutama kedai-kedai mamak yang jual roti canai. Saya tengok dia punya telur dia berlambak-lambak, tapi saya tengok telur dia masih melekat dengan darah, melekat dengan bulu, melekat dengan tahi, melekat dengan berbagai benda kotoran. Dan bayangkan, nak buat roti canai ni, kita tak boleh pakai gelut, tak boleh pakai sarung tangan. Dia mesti tangan dalam keadaan tidak bersarung, tangan yang tidak berlapik. Kalau pernah tak kita tengok orang buat roti canai pakai sarung tangan tak buat? Pernah ke tak pernah? Dia mesti pakai tangan yang terbuka, barulah dapat dicanai ni roti tersebut.
Sebab itulah saya minta maaf lah, bukannya suruh jangan makan roti canai. Semua pastikan dia punya kebersihan. Sebab saya kalau makan roti canai ni, saya mesti tengok orang buat roti canai. Kalau saya tak tengok dia buat, saya tak makan terbang. Sebab saya pernah tengok orang buat roti canai, sambil buat roti canai, sambil korek hidung terbang. Sebab itulah rotinya masing-masing sedikit terbang. Dan ada yang sambil buat roti canai, dia buang hingus dia. Dan ada yang baru keluar dari tendas, dia lap dekat apron, tak tahu cuci ke tak cuci terbang. Bayangkan, kalau orang buat roti canai, order roti telur tu, telur tak dibasuh, dia pegang telur tersebut, pecahkan telur itu, tangannya bernajis. Dia canai roti tersebut. Bermakna benda itu jadi najis. Itu yang pertama. Yang kedua pula, telur yang belum lagi basuh, najis untuk kita gunakan. Haram untuk kita gunakan. Sebab dia masih lagi dalam keadaan bernajis. Melainkan telur itu sudah dibasuh. Baru jadi tak najis. Boleh faham ke tak faham? Sebab itulah, itu namakan sebagai taharah yang sempurna. Sebab itulah, untuk memastikan ibadah kita sempurna, ibadah kita diterima oleh Allah, supaya ibadah itu jadi sah, pastikan syaratnya ialah mesti buat taharah yang sempurna. Bermakna itu syarat. Jadi kita juga letakkan syarat kepada orang Kristian, kalau dia nak guna pakai kalimah Allah, mesti dengan syarat. Pasal apa mesti dengan syarat? Sebab kita orang Islam pun nak bersolat pun mesti ada syarat. Nak masuk Islam pun mesti ada syarat. Nak buat apa-apa pun mesti ada syarat. Nak masuk dalam sini pun mesti ada syarat. Bukan senang-senang boleh masuk. Syaratnya sebab bagi ceramah tuan-tuan. Kalau tak ada ceramah nak masuk tak boleh. Jadi sekalian, jadi orang Kristian ni dia lawan dekat mahkamah. Dan di antara alasan yang digunakan oleh orang Kristian untuk menggunakan pakai kalimah Allah, iaitu dia gunakan banyak hujah. Termasuk juga hujah-hujah daripada segi sejarah. Di antara hujah yang mereka gunakan, iaitu mereka mengatakan kenapa orang-orang Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam boleh guna pakai kalimah Allah. Jadi kenapa orang-orang Kristian tak boleh guna pakai kalimah Allah? Sebab itulah kita berhujah gunakan cara ilmiah. Kita berhujah balik gunakan hujah. Kita beritahu kepada orang Kristian, memang orang-orang Arab Jahiliyah mereka itu melakukan penyembahan kepada berhala. Tetapi walaupun mereka guna pakai kalimah Allah yang mereka gunakan pakai tetap merujuk kepada Tuhan yang satu, berdasarkan kepada ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Sebab orang-orang Arab Jahiliyah, walaupun banyak berhala mereka sembah, termasuk juga setengah-setengah daripada berhala itu mereka letakkan dekat keliling Kaabah, tetapi mereka tidak pernah guna pakai kalimah Allah ke atas berhala yang mereka sembah. Cuba kita cek, tak ada satu berhala pun yang disembah oleh orang-orang Arab Jahiliyah guna pakai kalimah Allah. Sebab itulah berhala-berhala dia ada nama-nama tertentu, Uzza, Lata dan juga sebagainya. Jadi bila kita hujah begitu, orang Kristian bawa lagi satu hujah. Dia kata kenapa orang-orang Kristian dekat Timur Tengah, orang-orang Kristian dekat negara Arab, orang-orang Kristian dekat Afrika boleh guna pakai kalimah Allah. Kenapa orang-orang Kristian dekat Malaysia tak boleh guna pakai kalimah Allah? Sebab itulah kita ada beritahu kepada mereka bahawa orang Kristian ini dia kena faham, dalam masyarakat Kristian sendiri ada 4 kumpulan yang besar, iaitu satu dikenali sebagai Kristian Roman Katolik, satu dikenali sebagai Kristian Protestan, satu dikenali sebagai Kristian Ortodoks, satu dikenali sebagai Kristian Koptik. Sebab itulah sesama orang Kristian pun berbeza pendapat. Malahan ada di kalangan kumpulan-kumpulan Kristian ini, mereka berbalah di antara satu sama lain. Contohnya konsep Trinity. Konsep Trinity ni hanya digunakan pakai oleh orang Kristian Roman Katolik dengan Protestan. Tapi orang-orang Kristian Ortodoks dengan Koptik tidak guna pakai konsep Trinity. Bermakna konsep Trinity ni ciptaan gereja Roman Katolik, bukan berasal daripada ajaran Nabi Isa. Dan Roman Katolik ini banyak berpusat dekat Vatikan, iaitu di Itali. Dan Protestan banyak terdapat dekat Eropah, Britain termasuk juga Amerika. Dan Kristian Ortodoks banyak terletak dekat Rusia. Kristian Koptik banyak terletak dekat Afrika Utara dan juga negara-negara Arab. Sebab itulah dalam masyarakat Kristian ada 2 ketua gereja yang disebut sebagai Pop atau Paus. Bukan ikan paus, tuan-tuan. Satu duduk dekat Vatikan, satu duduk dekat Mesir. Ada 2 ketua gereja.
Dan bukan setakat itu, di kalangan kumpulan-kumpulan Kristian ini, kitab Bible yang mereka gunakan juga tak sama. Kitab Bible yang digunakan pakai oleh orang Katolik ditulis dalam bahasa Greek, bahasa Yunani, ataupun dalam bahasa Latin. Kitab Bible yang digunakan pakai oleh Kristian Protestan ditulis dalam bahasa Inggeris. Kitab Bible yang ditulis dalam bahasa yang digunakan pakai oleh Kristian Ortodoks dengan Koptik ditulis dalam bahasa Hebrew ataupun dalam bahasa Ibrani, bahasa asal. Bermakna itu kitab Bible pegangan orang Kristian Roman Katolik diterjemahkan daripada kitab Bible tulisan Hebrew. Dan sudah berlaku banyak penyuntingan, berlaku banyak tokok tambah, berlaku banyak perubahan dilakukan ke atas kitab Bible. Sebab itulah kitab-kitab Bible mereka tak sama. Dan dalam dunia Kristian, dalam masyarakat Kristian, ada satu kitab Bible yang pernah diharamkan oleh Roman Katolik. Bayangkan, ada juga Bible yang diharamkan oleh Roman Katolik, oleh Pop sendiri. Dan kitab Bible itu dikenal sebagai kitab Barnabas, kitab Injil Barnabas. Kita pernah dengar tak? Kitab Injil Barnabas. Di mana kitab Injil Barnabas ni bukan setakat diharamkan daripada dibaca, malahan dia disimpan dalam satu bilik kebal, dalam satu peti besi dekat Vatikan. Siapa-siapa tak boleh masuk, siapa-siapa tak boleh tengok. Sehinggalah pada suatu ketika ada seorang padri Roman Katolik, dia menyusup masuk sebab perasaan ingin tahu dia sangat kuat. Dia menyusup masuk dan dia mencuri, dia ambil keluar kitab tersebut, dia buat penyalinan. Yang kemudian kitab itu tersebar kepada seluruh dunia. Dan bila kita cek kitab Barnabas, rupa-rupanya kenapa Roman Katolik haramkan kitab itu? Sebab kitab itu bercanggah dengan ajaran Roman Katolik. Di antara pencanggahan dia, iaitu saya ada tuliskan dekat sini, mengikut kitab Bible pegangan Roman Katolik, Nabi Isa adalah Tuhan. Tetapi mengikut kitab Injil Barnabas, mengingkari ketuhanan Nabi Isa dan menafikan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Yang kedua pula, mengikut kitab Bible pegangan Roman Katolik, Paulus adalah seorang rasul yang dilantik oleh Nabi Isa. Dan konsep Trinity ni berasal daripada Paulus. Dan Paulus tu dianggap sebagai rasul, nabi oleh orang-orang Kristian. Dan Nabi Isa ni bagi orang Kristian bukannya nabi. Nabi Isa adalah Tuhan. Tuhan yang melantik rasul-rasul dia. Tetapi mengikut kitab Injil Barnabas, Paulus adalah seorang yang sesat dan menyeleweng daripada ajaran Nabi Isa. Dan mengikut kitab Bible pegangan Roman Katolik, Nabi Isa disalib hingga mati, dibangkitkan semula dari kubur. Sedangkan mengikut kitab Barnabas, Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib adalah seorang yang bernama Judu, iaitu Allah, Tuhan gantikan Nabi Isa dengan seorang lelaki yang mukanya menyerupai macam Nabi Isa. Itu apa yang ditulis dalam kitab Barnabas. Dan mengikut kitab Roman Katolik, anak Nabi Ibrahim yang hendak dikorbankan bernama Ishak. Sedangkan mengikut kitab Barnabas, anak Nabi Ibrahim yang dikorbankan bernama Ismail. Nampak tak perbezaan cukup ketara? Dan satu lagi perbezaan yang mungkin menyebabkan pengharaman kepada kitab Barnabas oleh Roman Katolik, ialah mengikut ajaran Roman Katolik, dalam kitab Bible, Mesia ataupun penyelamat yang ditunggu-tunggu ialah Nabi Isa. Sedangkan mengikut kitab Barnabas, Mesia ataupun penyelamat yang tunggu-tunggu bernama Muhammad. Disebut perkataan Muhammad dalam kitab Barnabas. Sebab itulah itu yang buatkan Roman Katolik cukup takut kepada kitab Barnabas, sampaikan diharamkan. Jadi kita jelaskan pada orang Kristian, itulah kedudukan yang sebenarnya. Tetapi mereka bawa lagi satu hujah, iaitu dia kata hujah yang paling dekat dengan kita. Dia kata kenapa orang-orang Kristian dekat Sabah Sarawak, termasuk juga orang Kristian dekat Indonesia, boleh guna pakai kalimah Allah. Kenapa orang Kristian dekat Semenanjung Malaysia tak boleh guna pakai kalimah Allah? Dan dia kata dekat Sabah Sarawak, sudah lama orang-orang Kristian dekat sana guna pakai satu kitab Injil, kitab Bible yang dikenali sebagai Alkitab. Alkitab yang ditulis dalam bahasa Malaysia. Jadi kita sanggah, kita bantah. Kita kata Alkitab itu tidak ditulis dalam bahasa Malaysia. Alkitab itu sebenarnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Sebab Alkitab itu diimport daripada Indonesia, dicetak dekat Indonesia, malahan dibawa masuk daripada Indonesia. Dan antara bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia ada banyak perbezaannya.
Sebab itulah banyak perkataan bahasa Indonesia tidak kita gunakan dekat Malaysia. Dan banyak perkataan Indonesia bawa makna yang tak sama dengan perkataan dalam bahasa Malaysia. Contohnya, gampang. Cuba kita sebut anak gampang, tuan. Penampar saya bagi, tuan. Anak gampang tu anak luar nikah. Anak yang daripada keturunan tak elok-elok. Padahal dekat Indonesia tu biasa gampang itu maksudnya mudah. Maksudnya senang. Dan dekat Indonesia juga mereka gunakan satu lagi perkataan yang tak tergamak kita gunakan dekat Malaysia, membutuh, tuan. Cuba kita sebut tiap-tiap hari aku membutuh, tuan. Bermakna itu bawa maksud yang negatif. Sedangkan dekat Indonesia tu membutuh tu maksudnya iaitu memerlukannya. Dan dekat Indonesia juga iaitu banyak lagi perkataan. Contohnya dekat Malaysia nak masuk waktu senja kita sebut petang. Indonesia nak masuk senja mereka sebut sore. Ada tak orang Melayu dekat Malaysia gunakan perkataan sore? Orang Jawa pun tak guna perkataan sore. Kalau guna perkataan sore itu parti, terbang pentatang tanpa izin, terbang orang kancam. Jadi dia bawa makna yang tak sama. Begitu juga dekat Indonesia biasa mereka sebut bisa. Kita bisa lain, bisa lain. Sebab itulah kita beritahu pada mereka itu tak betul. Dan orang-orang Kristian hanya boleh guna pakai kalimat Allah untuk perkara umum. Mereka tak boleh guna pakai kalimat Allah untuk perkara khusus. Contohnya umum itu, kalau orang Kristian nak membahasakan diri mereka hamba Allah, tak ada masalah. Kita galakkan mereka gunakan perkataan hamba Allah. Sebab kita semua merupakan hamba Allah. Kita dijadikan oleh Allah. Kita milik Allah. Iaitu tak kira di Islam ke bukan Islam. Begitu juga kalau orang Kristian nak guna pakai perkataan iaitu insya-Allah, tak ada masalah. Iaitu dengan izin daripada Allah. Dia tak ada melibatkan konsep ketuhanan. Begitu juga dengan kalau orang Kristian nak guna pakai perkataan alhamdulillah, iaitu syukur kepada Allah, tak ada juga masalah. Jadi orang Kristian kalau nak guna pakai kalimat Allah boleh, syaratnya iaitu kalimat Allah merujuk kepada Tuhan yang satu, bukan Trinity. Kalau mereka sanggup terima, kalau mereka sanggup memperakui, tak ada masalah, dipersilakan. Tapi bila orang Kristian memperakui Allah itu satu, Maha Esa, bermakna Kristian dah masuk Islam, tuan-tuan. Sebab itulah kita tak bagi mereka guna, bukan kerana sebab-sebab lain, kerana tak mau mencetuskan kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat kita yang nampaknya semakin kritikal, terutamanya masalah yang berkaitan dengan kemurtadan. Saya tahu sebab saya tiap-tiap bulan pergi ke Pulau Pinang, saya diminta oleh Jabatan Agama Islam Pulau Pinang untuk buat kaunseling. Nak tunjukkan betapa Pulau Pinang mereka begitu serius untuk menangani masalah yang berkaitan dengan kemurtadan. Iaitu ada satu kes yang saya tengah kendalikan, sudah 4 bulan saya kendalikan, iaitu ada satu kes yang dianggap kritikal kerana seorang wanita yang nak murtad itu, dia saman pihak berkuasa agama Islam negeri Pulau Pinang. Dan dia ni pandai sebab dia ni berpendidikan tinggi. Pernah duduk dekat California 12 tahun. Dan bila balik dapat nasihat daripada peguam-peguam Kristian, iaitu dia kata dia bukannya nak murtad. Dia bukannya nak keluar daripada agama Islam. Cuma dia saman Jabatan Agama Islam sebab pengislaman yang dibuat 30 tahun yang lepas tidak betul, tidak sah. Dia minta mahkamah isytiharkan pengislamannya tidak sah. Jadi bila mahkamah isytiharkan tidak sah, automatik dia keluar sebagai seorang yang beragama Islam. Tapi dia kata dia bukan nak murtad, dia cuma nak minta mahkamah pengisytiharan. Jadi Eurasian, dia ni daripada keturunan Eurasian, bapaknya India campur Sri Lanka, maknya Filipin. Dan dia peluk agama Islam 30 tahun yang lepas, berkahwin dengan seorang lelaki Melayu 25 tahun yang lalu. Dan sekarang suaminya meninggal dunia, dia balik semula ke Pulau Pinang, dia nak beramal agama Kristian secara bebas, supaya dia boleh pergi ke gereja tanpa perasaan takut dan juga sebagainya. Jadi dia sama jatah agama Islam. Cuma bila saya buat kaunseling, saya tanya dia, kenapa dia nak minta supaya diisytiharkan pengislaman ni tak sah? Pasal apa? Dia kata tak ada gunanya dia terus hidup sebagai seorang Islam, sebab sepanjang dia berkahwin dengan suami dia yang berketurunan Melayu dah 25 tahun, dia tak pernah tengok suami dia bersolat. Dia tak pernah tengok suami dia berpuasa. Dan dia kata suami dia bukan setakat itu, suami ni minum arak, suami ni makan babi. Suami dia juga tak pernah halangnya sepanjang perkahwinan dia pergi ke gereja. Bermakna suami dia bagi kebebasannya untuk terus beramal dengan agama Roman Katolik.
Jadi dia kata kalau suami dia bersolat, kalau suami dia ajar Islam, mungkin dia tidak ambil tindakan sebagaimana dia diambil pada hari ini. Sebab itulah kemurtadan ini ada banyak sebab dia. Sebahagian sebab tu kerana ada gerakan, sebahagian daripada sebab itu ialah kerana ada juga kesilapan yang dibuat oleh orang Islam sendiri. Jadi terus sekalian, sebab itulah saya nak cerita pasal sedikit tentang kalimah Allah ni, supaya bagi kita semua orang faham. Jangan sampai kita ingatkan kita berbala. Dalam isu kalimah Allah pun kita berbala, sebenarnya tidak berbala. Cuma kita nak bagi masyarakat kita faham. Tapi masalahnya, bila ada setengah-setengah orang dia buat statement, statementnya tak lengkap. Iaitu, dia cuma kata orang Kristian boleh guna pakai kalimah Allah. Tak ada penjelasan yang lebih mendalam. Sebab itulah kita ingatkan, pasal apa kita sibuk-sibuk pasal kalimah Allah. Kita sibuk-sibuk ni sebab kalimah Allah ni mereka hanya nak guna pakai dalam kitab Bible yang ditulis dalam bahasa Melayu. Mereka tak mau guna pakai kalimah Allah dalam kitab Bible yang ditulis dalam bahasa Inggeris, yang ditulis dalam bahasa-bahasa yang lain, cuma dalam bahasa Melayu. Jadi niatnya tak lain tak bukan nak sampaikan Kristian kepada orang-orang Islam. Sebab itulah kita cuba sekat niat mereka, kita cuba halang mereka supaya kita dapat membendung masalah kemurtadan daripada terus berlaku. Dan nampaknya susah kita nak bendung sebab Kristian sudah berjaya membina satu gereja paling besar dekat Malaysia, dekat Bukit Jalil, bersebelahan dengan stadium Bukit Jalil. Mungkin ramai tak perasan, dan gereja itu sudah beroperasi, boleh menampung lebih daripada 5,000 orang pada satu-satu masa. Bayangkan, iaitu tanah dekat Bukit Jalil itu yang bagi kelulusan itu ialah daripada pihak DBKL. DBKL dia boleh halang. Jadi bila kita cek, rupa-rupanya kelulusan daripada DBKL. Dan kita mempelik macam mana DBKL boleh bagi kelulusan untuk pembinaan gereja yang paling besar dekat Malaysia di dalam wilayah persekutuan. Dan kita juga dapat maklumat gereja itu sewaktu pembinaan mendapat pengecualian cukai daripada pihak kerajaan. Sedangkan kami daripada Persatuan Cina Muslim Malaysia, kita nak buat masjid, kita nak mencari dana, minta pengecualian cukai sampai ke hari ini masih tak dapat terbuat. Dah 10 tahun tak dapat. Macam mana Kristian minta pengecualian cukai, dapat, terus kolek dana, buat gereja yang paling besar. Sebab itulah terbuat sekalian. Jadi itulah di antara kewajipan kita, tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim yang perlu kita laksanakan bersempena dengan semangat mahijrah. Sebab mahijrah ni kita sambut, kita berceramah, kita berforum, kita cerita tentang peristiwa hijrah ini. Walaupun tiap-tiap tahun kita berbuat demikian, tujuannya nak bagi faham tentang sejarah perjuangan Nabi, nak bagi kita menghayati perjuangan Nabi. Yang paling utama sekali, mesti ada perasaan menghargai perjuangan Nabi. Kalau kita tak pernah merasai, tak dapat membayangkan kesusahan Nabi untuk menyebarkan agama Islam, betapa Nabi berkorban, para sahabat juga berkorban, jadi kita tidak akan menghargai agama Islam. Bayangkan sewaktu dekat Kota Mekah itu, cara mana Nabi menyebarkan Islam. Nabi sampaikan Islam secara sembunyi-sembunyi. Para sahabat-sahabat beramal Islam dengan sembunyi-sembunyi. Malahan mereka terpaksa menyembunyikan pengislaman dia. Dan ada tak siapa-siapa di kalangan kita dekat sini pada hari ini yang pernah merasai apa yang pernah rasai oleh Nabi dan juga para sahabat? Saya pernah rasai. Saya masuk Islam secara rahsia. Saya beramal dengan Islam juga secara rahsia di peringkat awal. Solat secara rahsia, berpuasa secara rahsia, malah terpaksa menyembunyikan identiti Islam saya. Sebab itulah saya tak tukar nama saya. Saya tak mau keluarga saya tahu. Dan bukan senang nak buat benda rahsia. Kahwin cara rahsia lagi susah, teman. Sebab itulah benda-benda rahsia ni susah. Jadi itulah tujuannya. Kalau kita dapat merasa betapa susahnya untuk menyebarkan Islam, untuk bawa Islam, untuk mempertahankan Islam, barulah kita tahu menghargai Islam itu. Kalau kita senang-senang dapat, celik-celik mata sudah Islam, banyak masjid, banyak kemudahan, jadi mungkin kita tak berapa sangat nak menghargai Islam. Bukan kita tak cinta, tak begitu nak menghargai sangat. Jadi tuan sekalian, jadi saya rasa cukup sekadar ini. Minta maaf ambil masa sedikit. Itu perkara biasa sebab dalam perlawanan bola sepak ada waktu kecederaannya. Jadi saya minta maaflah sekiranya sepanjang saya berkuliah pada tengah hari ini, saya melakukan banyak kekasaran, melakukan banyak ketelanjuran.
Semua itu tidak saya sengajakan dan semua itu mencerminkan kekurangan dan juga kelemahan yang ada pada diri saya sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang saudara baru dan juga saudara Muslim, dan juga sebagai seorang manusia biasa. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.